ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang saya kasihi, yang muliakan Tuan Pengerusi Surau Mizan, dan juga yang saya muliakan yang berusaha Tuan Imam dan juga ahli jawatan kuasa Tuan Bilal, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya dan selama-lamanya kita rafakkan kesyukuran kepada Allah taala kerana pada malam yang mulia ini kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah taala daripada sekalian hamba-hambanya, kita dipilih oleh Allah untuk dapat berada di rumah Allah pada malam ini, dan kita diberikan sekali lagi peluang di atas izin dan taufiknya untuk dapat kita menghidupkan pada malam yang ke-18 Ramadan. Maknanya tuan-tuan dirahmati oleh Allah, tinggal beberapa hari sahaja lagi untuk kita berada di fasa 10 malam yang terakhir, yang merupakan suatu medan yang menjadi tempat orang-orang bertakwa memburu, iaitu penganugerahan dan juga satu hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan ia sebagai suatu malam penganugerahan dan pengisytiharan kejuaraan bagi orang-orang yang terpilih, iaitu malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara hamba-hambanya yang mendapatkan kemuliaan yang menghidupkan pada malam itu, insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah taala sekalian, pada malam ini kita akan berkongsi berkenaan dengan tajuk Al-Quran dulu, kini dan selamanya. Bila kita sebut tentang Quran, kita semua maklum bahawasanya bulan Ramadan adalah merupakan bulan Al-Quran, kerana Allah Ta'ala sendiri menamakan bulan ini sebagai bulan Quran. Di dalam suratul Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada menjelaskan kepada kita, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran ila akhiril ayah. Allah kata apa? Sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah merupakan bulan diturunkan pada manusia ini akan Quran. Jadi sebab itu kata Imam Zuhri di antara tokoh tabi'in, bila ditanya kepada beliau apakah itu definisi bulan Ramadan, maka beliau kata bulan Ramadan ini adalah terbentuk kemuliaannya daripada 3 ibadat yang utama. Yang pertama kata beliau iaitu bulan puasa, kerana di dalam bulan Ramadan Allah memfardukan puasa. Dan yang kedua, ia adalah merupakan bulan it'amut ta'am, bulan memberi makan kepada orang yang lapar, yakni bulan sedekah. Bukan bulan makan macam tak hilang lapar. Itu terbalik tuan-tuan. Ya, sepatutnya dia bulan untuk kita menghilangkan lapar orang lain, bukannya kita tak habis-habis menghilangkan lapar kita yang tidak ada kesudahan. Dan yang ketiganya, iaitu ia adalah merupakan bulan tilawatul Quran, yakni bulan dibacakan padanya akan Quran. Inilah keistimewaan Ramadan, terbentuk daripada 3 amalan yang utama ini. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, macam mana kita nak jadikan Quran ni dulu, kini dan selamanya menjadi sahabat kita? Para ulama ada menyusun satu doa bahawasanya kita minta pada Allah Ta'ala, sebahagiannya menisbahkan doa ini, menisbahkan kalam doa ini kepada seorang tokoh yang bernama Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah,
yang mana beliau selalu membacakan doa ini sesudah beliau selesai membaca Al-Quran, iaitu beliau membacakan doa Allahumma ja'al Al-Qur'ana li fid dunya qarin wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a, yang memberi maksud, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah Quran bagi diriku ini di dunia sebagai teman, dan di dalam kubur itu sebagai penghibur, dan juga pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaah. Jadi 3 benda yang beliau minta kepada Allah Ta'ala: menjadi sebagai sahabat kita dekat dunia, yang kedua menjadi sebagai penghibur kita di dalam alam barzakh, dan yang ketiga menjadi pemberi syafaat kepada kita pada hari kiamat. Tapi masalahnya tuan-tuan, macam mana kita nak jadikan Quran ni sebagai kawan kita, sebagai sahabat kita? Pertama sekali, nak jadikan Quran sahabat ataupun tidak, bagaimana penilaian Al-Quran dalam hidup kita? Sejauh mana kita memandang Quran itu penting di dalam hidup kita, di situlah terletak bagaimana Quran boleh menjadi sahabat ataupun tidak bagi kehidupan kita. Sebab itu para ulama mensifatkan Quran ni sebagai satu hadiah daripada Allah, yang mana tuan-tuan, kalau orang bagi hadiah dekat kita, kalau kita menghargai pemberian hadiah daripada seseorang, kita akan jaga hadiah itu sebagai tanda ingatan dan sebagai tanda penghargaan. Apatah lagi kalau yang memberikan hadiah itu adalah Tuhan yang menciptakan kita, yang mana hadiah Quran ini bukanlah hadiah-hadiah yang kaleng-kaleng, bukan yang biasa-biasa tuan-tuan, tetapi dia merupakan suatu hadiah yang jika kita menghargainya dan kita berpegang pada hadiah dan pusaka yang ditinggalkan oleh Allah Ta'ala untuk hambanya ini, kita akan mendapatkan jalan menuju kembali kepada Allah. Pertemuan kita balik jumpa Allah dalam keadaan radiyatan mardiyatan, iaitu dalam keadaan kita redha dengan apa yang Allah berikan balasan kepada kita, dan dalam keadaan amalan kita diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu sebahagian ulama mengumpamakan Quran ni sebagai surat cinta. Tuan-tuan, kalau kita sayang kat seseorang, kalau kita kasih dekat seseorang, tuan-tuan ingat tak masa mula-mula dulu, masa zaman muda-muda, sebelum rambut kita menjadi putih, sekarang ni kita dah jadi golongan KRU, kumpulan rambut uban. Dulu kita bukan golongan KRU, kita muda-mudi lagi masa tu tuan-tuan, yang mana masa tu kita menulis surat kepada isteri kita. Zaman dulu dia tak main WhatsApp, Facebook, Instagram semua ni, semua main karang, tulis surat sendiri. Sebab tu orang dulu esei dia hebat, ya, pasal dia tak ada short form, dia tulis betul-betul proper punya bahasa. Kalau kita baca balik pun silap-silap, kita rasa kita ni dah boleh jadi ahli yang bekerja di bawah ahli Dewan Bahasa dan Pustaka lah. Sampai tahap tu lah. Kalau kita terima surat dulu, kita balas surat, isteri kita balas balik surat tu sebagai tanda cinta. Kadang-kadang surat tu simpan elok-elok, tidur pun dengan surat tu tuan-tuan. Nak katakan buh bedak lah, apa lah, ni cerita lama lah. Jadi nak sebutkan bahawasanya betapa bernilainya kalau teringat baca balik surat tu, kalau teringat baca balik surat itu. Masya Allah, kita terlupa bahawasanya yang menghubungkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagaimana hubungan kita dengan Quran. Sebab itu Imam Hasanul Basri, salah seorang tabi'in, bila orang tanya dekat dia, macam mana kita nak tahu hubungan kita dengan Allah, maka dia jawab, lihatlah bagaimana hubunganmu dengan Quran. Tak payah pergi jauh-jauh, tak payah nak tengok sana sini daripada ibadat, tapi kita tengok, letakkan penilaian macam mana hubungan kita dengan ayat Al-Quranul Karim. Ini menunjukkan kepada kita
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawasanya sejauh mana hubungan kita dalam membaca Al-Quran itu, kita baca dah dengan hari-harian, kita bacanya dengan penuh penghayatan, begitulah Allah Ta'ala akan campakkan rasa cinta dan rahmatnya di dalam hati kita. Sebab tu saya teringat kata-kata Sayyidina Uthman. Kalau tuan-tuan baca Sayyidina Uthman ni, antara sahabat yang luar biasa dirinya dengan Quran, sehingga tidak boleh dipisahkan. Kata isterinya Ummu Kalthum radhiyallahu anha, dia kata, aku melihat Uthman, Sayyidina Uthman antara sahabat yang terawal yang telah menghimpunkan permulaan daripada zaman Abu Bakar radhiyallahu an, kemudian diikuti zaman Umar, tapi tak sempat untuk kumpulkan dan siapkan Quran di dalam satu mushaf, melainkan ia berjaya pada zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu an. Sayyidina Uthman dia ada mushaf dia sendiri, yang sekarang ni kita pun memberi nama mushaf kita Rasam Uthmani, yang mana Sayyidina Uthman bila dia baca Quran, kata isterinya, aku melihat mushaf yang yataqallabu, dia selalu membelik-belik dia punya mushaf Quran iaitu, sehingga kan aku melihat berapa kali ia perlu untuk diperbaiki. Maknanya dia baca Quran sampai kalau kita tengok Quran dia tu memang nampak Quran tu dibaca. Tapi kalau tuan-tuan tengok Quran dekat dalam surau dengan masjid, cuba tuan-tuan ambil buka, ataupun kita balik kita tengok Quran kita, agak-agak kita punya Quran macam baru beli ke dah lama beli. Kalau zaman Uthman dulu, Quran dia sampai beberapa kali perlu diperbaiki. Sebab apa? Terkoyak kadang-kadang, sebab nak kata selalunya dia melazimi dalam membaca Quran. Sehingga kata-kata Sayyidina Uthman yang masyhur, beliau mengatakan bahawasanya, ia menyebutkan, ma tashabba'tu biqira'atil Quran, aku tidak pernah merasa kenyang di kala mana aku membaca Quran, dan barang sesiapa yang merasa jemu di kala mana ia membaca Quran, maka ketahuilah ia tidak mendapat apa-apa daripada apa yang ia bacakan. Nak bagi tahu, para sahabat dulu kalau mereka baca Quran, mereka tak tahu di mana tempat untuk mereka berhenti baca. Kita hari ni kalau baca Quran tak perlu tahu tempat berhenti, dia berhenti sendiri. Dia terbalik tu tuan-tuan. Tak payah tunggu kat mana nak berhenti, dia sendiri akan berhenti. Tak payah cari tempat berhenti pun tak apa. Sebab itu kalau kita baca dalam riwayat Ibnu Asakir, menceritakan kepada kita, Sayyidina Uthman ada riwayat yang menukilkan daripadanya tuan-tuan, bagaimana kita kena ambil contoh lah orang-orang terdahulu, macam mana mereka bersahabat dengan Quran, supaya kita jadikan mereka sebagai modul dan panutan dan ikutan kita. Sayyidina Uthman diriwayatkan bahawasanya dia pernah mengkhatamkan Al-Quran pada satu malam di dalam salat malamnya. Tuan-tuan cuba bayang kalau satu orang bangun sembahyang malam, dia khatam 30 juzuk dalam salat malam dia, agak-agak tuan-tuan nak ikut dah orang sembahyang malam macam ni. Tak payahlah, left group je lah. Tak larat tuan-tuan. Tak larat. Saya pernah cuba nak ikut. Tuan-tuan, ada satu riwayat saya terbaca daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud ni antara sahabat Nabi. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku pernah ingin mengikut solat malam Nabi. Sebab Huzaifah, hadis daripada Huzaifah bin Yaman, dia kata dia pernah ikut Nabi semayang malam. Nabi semayang rakaat pertama Baqarah Al-Imran, rakaat kedua An-Nisa Maidah, wa yaqra'u mutarassilan, dan Nabi baca tu teratur jelas. Dan taklah Nabi berhenti mana ayat rahmat, Nabi berdoa. Kalau berhenti ayat azab, Nabi berdoa minta berlindung. Kata Huzaifah, itulah pengalaman yang pertama aku ikut Nabi SAW dalam solat malam. Abdullah bin Mas'ud bila dengar macam tu, dia pun nak ikut. Bila dia ikut tuan-tuan, dia kata apa? Kata-kata dia masyhur, dia kata, dia menyebutkan bahawasanya, laula kuntu iqtadaitu bin Nabi SAW fi salatihi, kalaulah bukan kerana aku duk ikut Nabi di dalam salatnya, kalau tu bukan Nabi,
Dia kata la takhallaftu, aku cabut. Tapi sebab semayang belakang Nabi SAW, dia kata kena teruslah. Kerana Nabi tanya hang lari mana. Jadi sebab semayang belakang Nabi. Kita ni semayang belakang Tok Syekh ke apa, kita peduli apa, cabut je tuan-tuan. Tok Syekh hang tinggal lah, hang semayang susah. Ya? Jadi nak sebutkan tuan-tuan, bagaimana mereka dulu berdamping dengan Quran, bukan sekadar di luar salat mereka baca Quran, tapi juga di dalam salat mereka juga membaca Al-Quran, sehingga sebahagian mereka mengkhatamkan Quran di dalam salat. Baik, tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita nak bersahabat dengan Quran ni? Antara cara kita nak bersahabat dengan Quran supaya Quran ni hidup dengan kita dulu, kini dan selamanya, pertama, jadikan Quran teman kita ketika susah dan senang. Ada orang tuan-tuan, dia baca Quran masa dia susah. Oh, masa tak dapat projek, rajin dia baca. Satu hari 2 juzuk, kalah budak tahfiz. Oh, rajin. Saya pernah jumpa satu hamba Allah, masa bila lah, dululah, lama dah tuan-tuan. Masa tu saya jadi imam dekat masjid dekat Subang Jaya. Dia selalu datang baca Quran, lepas zuhur baca, lepas apa, saya ingat dia ni tak kerja kot. Rupanya dia kata lepas semayang, setiap kali lepas semayang dia mai suruh saya buat solat hajat. Saya kata pasal apa? Dia kata doa lah ustaz supaya projek saya lulus. Kita pun tak apalah, orang minta doa, kita doa lah, kita doa sama-sama lah. Lepas tu lulus tak nampak dah baca Quran tuan. Saya pula nak kena cari dia, ya. Jadi nak tunjukkan pada kita, maknanya sebahagian kita mencari Quran ni pada dikala mana kita susah, sedangkan Allah Ta'ala menyebut kepada kita dan Nabi mengajarkan kepada kita, ta'arraf ilallahi fir rakhai ya'rifuka fi syiddah. Jika kamu ingat Allah di kala mana kamu susah, di kala mana kamu senang, Allah akan ingat kamu secara automatisnya di kala waktu kamu susah. Kita tak ada minta pada Allah, Allah ingat dah. Ini yang menunjukkan kita sama ada tengah susah ke, tengah senang ke, kita dengan Quran tak pernah lalai. Ini baru orang yang menjadikan Quran sebagai teman. Dia bukan pergunakan Quran tu untuk kepentingan tertentu. Masa dia nak aja sesuatu hajat, dia mula rajin baca Quran. Lepas tu bila dia dah dapat kenikmatan, dia mula tinggalkan Quran. Ini orang-orang yang mana Allah sebut dalam Quran, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Ada manusia ni Allah kata dia sembah aku ni, ada dia punya tujuan dia, matlamat dia. Kalau dia dapat apa yang dia nak, dia mula lupakan aku. Kalau dia tak dapat, maka dia akan kembali kepada aku dan memohon pada aku. Nombor 2 tuan-tuan, nak jadi Quran sebagai teman. Quran ni menjadi teman kepada kita di kala mana kita berada dalam keadaan suka atau dalam keadaan gembira. Sebahagian orang masa dia tengah sedih dapat musibah, dia baca Quran. Sebab dia kata Quran rawat kesedihan dia. Tapi masa dia tengah seronok, tengah gembira, tengah asyik, dia tak buka dah bacaan Quran, dia buka Hindustan, dia buka lagu Korea, dia buka lagu rock, lagu Mak Saleh. Dia tak buka dah Quran. Jadi nak menunjukkan juga macam mana kita bersahabat dengan Quran. Sedangkan Nabi ada ajar pada kita satu doa, yang mana doa ini panjang tuan-tuan, disebut dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Doa ni panjang. Nabi kata siapa baca doa ni, kalau dia ada masalah dalam urusan hidupnya, melainkan Allah akan selesaikan. Doanya panjang. Allahumma inni abduka wa bnu abdika wa bnu amatik nasiyati biyadik. Panjang doa dia. Madin fiyya hukmu adlun fiyya qada'uk. Sampailah di hujungnya, Allahumma anta ja'alil qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Nabi kata siapa baca doa ini, melainkan kalau ada apa-apa musibah, kesulitan, kepayahan menimpanya, Allah akan angkat dan melupuskan dan menghilangkannya. Tak kira macam mana bentuk ujian pun. Yang cantiknya dalam doa tu, Nabi sebut Quran.
Ya Allah, jadikanlah Quran tu sebagai penyejuk bagi hati aku. Apa kena mengena yang Nabi nak sampaikan di sini? Nak bagi tahu pada kita tuan-tuan, Quran ni dia bukan sekadar kalam Allah yang kita baca dapat ibadat, dapat pahala, tapi dia juga bukan sekadar membawa berkat, membawa petunjuk, tetapi dia juga membantu untuk menyelesaikan masalah dan mengangkat musibah dalam hidup kita. Sebab Allah Ta'ala sebut, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Quran, dengan Quran tu membawa penawar baik menghilangkan duka kita, kesedihan kita, kegusaran kita dan segala permasalahan dalam hidup kita. Jadi nak jadikan Quran sahabat, tuan-tuan kena lazimi baca Quran. Orang kita gagal faham antara perkataan qiraah dan perkataan tilawah. Sebab tu kena belajar bahasa Arab. Kita makan nasi Arab kalah daripada orang Arab. Pakai baju Arab pun kalah orang Arab. Tiba-tiba bila Pak Arab cakap, kita tak boleh cakap Arab. Tapi berkenan ke orang Arab. Saya teringat kawan saya masa belajar dulu, dia kenan kat orang Arab. Dia minatlah kat satu orang Arab ni. Tapi sebab dia punya makhraj qaf tak berapa nak bagus, dia kata ana fi qalbik, aku di dalam hati kamu. Dia pergi kata ana fi kalbik, aku di dalam anjing kamu. Clash terus lah tuan-tuan. Arab kata apa ni, nak ngorak aku cakap tak betul. Jadi payah juga. Baik, kita balik cerita kita. Baik, jadi nak sebutkan bahawasanya, iaitu bila kita nak jadikan Quran itu sebagai sahabat kita, kita kena tilawatul Quran. Sebab tu Allah kata alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang yang kami berikan padanya kitab, dia baca kitab itu dengan sebenar-benar bacaan. Apa makna tilawah? Tilawah ni kita baca dalam keadaan kita bernyambung-nyambung, yakni berterus-terusan membacanya dan sambil memahami makna dia. Itu makna tilawah. Kalau qiraah, kita sekali baca tanpa kita faham, lepas tu tak sambung baca dah. Kalau tilawah, ia memberi maksud bacaan yang berterus-terusan. Sebab tu Allah kata banyak perkataan yatlun. Allah sebut dalam ayat Quran, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Allah kata ada 3 perniagaan, iaitu bisnes pelaburan yang tak pernah bankruptcy. Siapa buat 3 bisnes ni dengan Allah Ta'ala dalam hidup dia, dia takkan bankrupt sampai akhir hayat dia, yakni di hari akhirat. Apa dia yang pertama? Innal ladzina yatluna kitaballah. Tengok Allah guna perkataan tilawah. Allah Ta'ala tak kata innal ladzina yaqra'una kitaballah. Allah sebut yatlun. Sebab apa? Dia tak berhenti-berhenti baca. Ini khatam je Ramadan, tulis kat situ nota, bertemu pada Ramadan tahun depan. Tu dia nak boleh baca, tunggu Ramadan tahun depan. Ni apa cerita ni? Sepatutnya dia sambunglah balik baca. Habis khatam sambung. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah dengar seorang ulama namanya Abu Bakar Ibn Ayyash. Abu Bakar Ibn Ayyash iaitu seorang tokoh ulama yang hidup pada kurun yang ke-7. Dia ni masa dia nak meninggal dunia, kakak dia disara oleh dia. Kakak dia disara oleh dia. Kakak dia tak kahwin, disara kakak dia. Bila dia nak meninggal, sakit sakarat, kakak dia menangis di sisi dia. Oh, adikku nak mati dah. Nangis dia. Dia kata, aku kesian tengok keadaanmu macam ni. Ya, siapa lagi yang tinggal daripada keluarga aku? Dan juga dia risau keadaan adiknya yang hendak berhadapan dengan kematiannya. Kemudian datang kawan dia, sahabat dia, anak murid dia, datang juga rakan dia, syekh yang sama dengan dia, imam-imam yang lain datang. Dia kata, janganlah engkau khawatir terhadap Abu Bakar ini, ya, tentang bagaimana dia nak menghadapi saat sakaratnya, kerana kami menyaksikan
beliau mengkhatamkan Al-Quran. Disebut dalam riwayat oleh disebutkan riwayat oleh Imam Al-Baghdadi dalam kitab dia, menyebutkan bahwasanya beliau telah mengkhatamkan sebanyak 18,000 18,000 khatam. Tuan-tuan, berapa ribu dah? 16,000 lah. Oh, hebat. Tu nak ceritakan bagaimana dia boleh khatam Quran sebanyak itu. Macam manalah, kadang-kadang kita bila dengar ni semua tak logik, ni karut marut lah cerita ni Ustaz. Nak karut apa? Sebab riwayat dia menukilkan Imam Syafi'i Ramadan saja 60 kali khatam. Kalau satu Ramadan 60, ni cerita Ramadan saja, belum cerita luar Ramadan ni. Kalau Ramadan saja 60, kalau 10 kali dia jumpa Ramadan, berapa dah? Dan 600. Takkan 10 tahunnya dia hidup dengan Ramadan. Itu belum cerita bulan-bulan yang lain selain daripada Ramadan. Diriwayatkan daripada saya lupa dah nama seorang, Abu Qatadah dia kata, kalau selain Ramadan aku khatam seminggu sekali. Bila masuk Ramadan aku khatam 3 hari sekali. Bila masuk 10 malam akhir aku khatam setiap hari. Dia jadi makin banyak. Jadi kalau compile semua, makna katanya banyaklah mereka ni khatam. Kita tuan-tuan bukan banyak khatam, banyak pi majlis khatam. Kadang-kadang yang pi majlis khatam ni, dia khatam pun tak lagi. Berebut lah. Saya ada satu tempat saya pergi tu, diorang jemput buat majlis khatam, saya jumpa makcik yang sama. Loh, hari tu jumpa kat masjid sana, dia pergi majlis khatam. Masjid sini pun dia join juga. Rupa-rupanya majlis khatam kita ni grand tuan-tuan. Grand. Siapa yang tak nak join? Rugi. Saya pergi yang majlis sana, dia dapat seorang, kalau lelaki dapat kain plekat, kalau perempuan dia dapat kain telekung. Datang pula khatam yang lain, duit raya pun dapat. Kalau yang hebat-hebat punya grand macam Masjid Kaara Damansara tu, dia bagi macam-macam. Kalau kita hadis 10 majlis khatam, 10 dah kain plekat. Last kali kita jadi saudagar kain plekat, jual balik dapat duit. Tu nak cerita. Dia bukan duk kira nak khatam tu, dia kira nak pi kutip kain plekat. Ini masalah lah tuan-tuan. Ini nak sebutkan kepada kita bahawasanya betapa pentingnya kita mengambil contoh tauladan daripada para salafus salih yang terdahulu. Jadi yang pertama, baca Quran. Tuan-tuan, dalam hadis sahabat pernah tanya Nabi, berapa kadar seorang Muslim perlu baca Quran? Nabi kata, iqra'ul Quran fi kulli syahr. Dalam riwayat At-Tabrani, baca Quran setiap bulan. Ulama ambil istinbat daripada hadis tu, menyebutkan jangan kita tak baca Quran dalam tempoh 1 bulan. Sebab Nabi suruh paling kurang sebulan hang kena baca. Tapi agak-agak tuan-tuan ada orang yang 1 bulan berlalu, selain Ramadan ni, sebulan berlalu, dia tak sempat nak sentuh ayat Quran pun, tapi confirm dia akan sempat sentuh WhatsApp. Yang ni dia bangkit tidur, dia cari dah, dia belik dah, berita ke apakah. Yang ni dia takkan miss. Tapi Quran cuba kita jadikan, begitulah kita memberikan penilaian kita kepada Quran lebih daripada kesibukan kita dengan apa yang, bukanlah kata tak boleh baca, bolehlah baca, tapi biarlah balance. Ya, cuba jadi macam saya nak akhiri dengan kisah seorang sahabat, kalau tuan-tuan pernah dengar, namanya Abbad bin Bishir radhiyallahu an. Ya, Abbad bin Bishir radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi yang sangat hidupnya tak terpisah dengan Quran. Ya, sehingga dalam satu riwayat yang disebutkan oleh penulis kitab itu, iaitu Dr. Rafa' Basha, beliau menyebutkan bahawasanya Abbad ni dalam satu misi peperangan kecil, Nabi lantik dia dengan Bilal supaya menjaga kalau tentera Islam sedang berehat, mereka berjaga malam.
Kod-kod ada musuh yang menyerang hendak. Kata Abbad, dia kata kat Bilal, kau tidurlah, rehatlah. Tak apa, aku jaga. Nanti aku penat, aku kejut kamu, kamu pula jaga. Kita gilir. Ya, kita gilir. Itu hebat sahabat Nabi ni. Kalau kita, hang boleh tolong jagalah, aku nak tidur. Dia terbalik macam tu tuan. Jadi bila Bilal tidur rehat seketika, dia jaga. Dia nak hilangkan kepenatan dan kelelahan mengantuk dia di malam hari. Apa dia buat? Dia salat, dia baca Quran. Dalam riwayat tu menyebutkan dia baca suratul Kahfi. Sedang dia tengah baca, asyik dia baca dalam salat, satu anak panah daripada musuh yang menyerang hendak dilepaskan dan kena tertusuk pada sisi perut di kanan dia, dirusuk dia, kena satu cuk. Dia terus sambung baca Quran, sambung baca Quran. Dia baca lagi, datang anak panah kedua, kena. Yang ni darah dah mula mengalir banyak. Dia pun barulah dia berhenti daripada salat. Dia kejut Bilal. Bilal pun maklumkan tentera Islam yang ada musuh menyerang hendak, ya, supaya menangkap musuh tu atau membunuh mereka. Ketika itu Bilal tanya, ma mana'ak, apa yang menghalang kamu wahai Abbad untuk kejutkan aku daripada lepasan anak panah yang pertama? Kenapa nak tunggu nombor dua? Dia kata, aku tidak mahu anak panah ini dan kesakitanku ini menghalang aku daripada meneruskan bacaan Quranku ini. Demi Allah, dia kata, kalau bukan aku memikirkan nyawa para sahabat yang lain dalam medan perang ini, nescaya aku akan terus baca sampai aku mati. Tapi sebab aku fikir nyawa orang Islam yang lain, sebab tu aku berhentikan semayang dan aku kejut kamu. Kalau aku seorang saja yang ada, nescaya aku akan biar matiku di dalam solatku dalam keadaan membaca ayat Quran ni. Ajaib, sangat ajaib. Kita tak boleh terima dengan akal, pasal kita ni tak dapat ajaib tu. Keajaiban karamah itu kita tak dapat, sebab hubungan kita dengan Quran tak sampai ke tahap itu lagi. Sehingga mereka tak boleh disebutkan dengan perkara yang sesakit itu pun. Tuan-tuan, sebenarnya benda ni tak ajaib tuan-tuan. Saya Alhamdulillah tahun 2013 dapat rezeki ikut satu NGO. Kami pergi ke Gaza. Itulah kali pertama dan kali terakhir. Pasal mereka jemput lagi datang, tak berani dah. Pasal dia antara hidup dan mati. Ya. Masa pergi, depan mata tuan-tuan, budak-budak yang luka, kesan runtuhan, yang kena peluru, doktor ubat bius dah habis. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube live pun ada. Doktor suruh budak tu baca ayat Quran yang mereka hafal. Budak tu, apa surah apa hafal? Ya Allah, Iqra. Baca. Budak tu pun baca. Dia bagi budak tu baca ulang. Elok budak tu baca. Dia jahit hidup tak ada abuse. Cuci luka tu hidup tak ada abuse. Budak tu baca relax, tak ada awam, tak ada macam tu. Cuba kita Allahu la ilaha illa, aduh doktor, hilang tu. Macam mana tuan-tuan? Pasal kita tak hidup dalam situasi tu. Kita masalah pelik. Tapi cuba kita tengok anak-anak di Gaza, hidup mereka baca Quran. Saya ingat satu hari yang paling menyedihkan. Masa tu kami datang hantar bantuan. Ada seorang budak umur 4 tahun. Dia datang beratur, dia dah ambil dah makanan tadi, dia datang beratur lagi. Kata kat dia, kenapa, cakap kat dia lah, apa yang kamu cari? Ya? Apa yang kamu nak? Apa yang kamu cari? Dia kata, ada tak bawa Quran? Dalam misi ni ada tak bawa Quran? Kita orang kata, punyalah bodohnya kami, minta maaf lah cakap, punyalah bodohnya kami ni. Kami ingat mereka itu hanya berhajatkan pada makanan dan perubatan. Rupanya mereka kata kami berhajatkan pada Quran. Sebab masjid-masjid kami dah roboh dekat sana tu. Quran kami tak tahu hilang mana dah.
Jadi kami tak ada benda yang kami selalu duk baca dulu yang boleh mengisi hidup kami. Dia kata menangis budak tu sebab kita kata tak bawa Quran, dia menangis. Dia kata pasal apa tak bawa? Pasal kami nak hafal pun hafal yang surah lama lah, surah baru tak boleh hafal. Mereka kata ni kali datang bawa Quran. Subhanallah. Janganlah kita tunggu sampai kita nak kena jadi tara tu baru teringat Quran. Janganlah tunggu sampai satu zaman, dalam hadis yang Nabi cakap akan datang pada kamu satu malam Allah akan angkat Quran itu daripada lembaran-lembaran kamu. Masa tu kita tengok Quran pun dah tak ada. Masa tu baru kita nak menyesal. Maka tak ada apa lagi lah yang perlu disesalkan, tuan-tuan. Di sini menunjukkan jadilah Quran itu sebagai teman kita, lazimi membacanya pada waktu siang, pada waktu malam. Dan kalau tuan-tuan nak baca Quran sebulan, jangan tinggal. Itu satu, saya ringkaskan sebagai penutup. Nombor dua, setiap hari baca 10 ayat Quran, jangan kurang daripada 10. Kerana Nabi sebut dalam satu hadis, man qara'a bi'ashri ayatin min ayatillahi lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang baca 10 ayat dalam satu hari, 10 ayat je, maka Allah suruh malaikat tulis dia, hari itu dia tak termasuk orang lalai, walaupun dia ada buat benda yang lalai, tapi dia tak tersenarai dalam kalangan orang yang lalai. Tetapi kalau dia nak lebih afdal, Nabi kata kalau selain Ramadan, dia jangan khatam Quran kurang 3 hari. Sebab Nabi kata la yafqah, tidak akan faham Quran sesiapa yang khatam kurang daripada thalathata ayyam, kurang daripada 3 hari. Maknanya paling minima baca 10 ayat, paling maksimum 3 hari khatam. Confirm maksimum orang tak ambil. 3 hari khatam tak ada harapan. 3 hari je khatam, 3 hari memang tak dapat lah, tuan-tuan. Tu nak cerita dia. Kemudian tuan-tuan, nak jadikan Quran sebagai sahabat kita, jangan baca saja, tapi tadabbur. Buka makna dia, baca kisah dia, ambil pengajaran. Sebab Allah kata liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkar. Quran tu untuk kita hayati dan untuk kita ambil pengajaran, supaya bila kita ambil pengajaran, dia hidup dalam kehidupan kita sebagai pedoman. Bila kita hidup atas pedoman Quran, Quran tu secara tak langsung menjadi teman kita. Kadang saya tak faham, tuan-tuan, orang kita kalau tengok cerita Korea, cerita Hindustan, cerita Tamil, dia buka subtitle, betul kan? Tapi bila dia baca Quran, dia tak nak buka terjemahan. Tuan-tuan tak pelik ke? Dia tengok cerita pelik-pelik yang dia tak faham bahasa France ke apa ke, dia buka terjemahan. Bila Quran dia tak nak buka terjemahan. Saya tak faham. Tuan-tuan boleh tengok orang tengok cerita Tamil tak buka subtitle, tiba-tiba dia gelak. Tuan-tuan rasa siapa gila? Yang tak faham tiba-tiba gelak, tu lah yang gila, tuan-tuan. Tapi nak sebutkan Quran macam tu. Allah kata afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kamu tak tadabbur Quran? Apakah hati kamu itu sudah dikunci oleh Allah? Tuan-tuan bayang, orang baca Quran tak nak faham pun Allah kata hati dia kena kunci. Lagilah baca pun tak, faham pun tak. Ini memang tak tahu nak kata apa lah, tuan-tuan. Jadi itu di antara secara mudahnya yang dapat kita kongsikan. Banyak lagi lah kalau kita nak sahabat dengan Quran ni. Tuan-tuan ajar Quran, tuan-tuan sebarkan Al-Quran, tuan-tuan beramal, berakhlak dengannya. Itu semua menjadi sahabat dalam hubungan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Imam Muda Hafiz di atas perkongsian tazkirah pada malam ini berkenaan dengan tajuk Al-Quran teman dulu, kini dan selamanya. Jadi moga-moga apa yang disampaikan sebentar tadi dapat dijadikan sebagai kata panduan kita. InsyaAllah moga-moga Al-Quran itu akan menjadi teman kita untuk selama-lamanya, insyaAllah, dan seterusnya akan menjadi syafaat kepada kita di akhir nanti. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.